Oh, Sekejap Okay. So ni pun I will go through very briefly. Okay. Sebenarnya sebab kita inilah kita baca, okay, theoretical kita ada, kita kena baca buku. Tapi untuk hari ni, I just go through terus. I boleh just macam soal kita panggil skimming kan. Skimming tu kita boleh buat kalau kita nak summarize a certain book dalam masa yang singkat kan. Kita boleh skim lah. Skimming, ingat tahu tak skimming apa? Belajar English tu kan. Apa maksud skimming? Siapa ingat? Dah dengar tak perkataan skim? Skim. S-K-I-M. Bukan S-C-E-S-H apa tu? Skim, skema tu. Ingat tak dulu? Masa belajar BM lah. BI ke. Pernah dengar tak perkataan skimming? Oh ni. Tak pernah dengar? Tak pernah cakap tak pernah? Benar. Apa maksud skimming? Secara umumnya, secara basicnya. Substance. Substance. Kalau kita buat dari segi reading, when we are skimming, apa maksud skimming? Kita buat something, skimming a book. Pernah belajar tak masa English ke apa? Ni dalam English kan, bukan bahasa Melayu ni. Nak dengar tak skim ni? Secara ringkas lalu. So kalau dibaca laju ke baca slow? Laju lah. Tapi bukan baca tu macam kartun tu, macam suara jadi kecil kan. Tak, macam ni baca tapi you skim lah. Macam saya buat sekarang ni. So I will skim through the book supaya boleh tengok apa dia punya antipati dia. Okay, kalau ikutkan hari tu. Okay, sebab I have to go through buku ni jugalah sebab this is part of the syllabus kan. Part of the syllabus, tapi tak apa. Kita akan tengok a bit of the key point lah. Okay, sorry, slow sikit. Off juga. Okay, I said up to ni kan. Ni 1, 2, 3. Chapter 4 lah ke chapter 5? Yang 5 saya baca tak? Ke belum lagi? Up to chapter 4 ke? Itu saya cakap? up to chapter 4 sir. Okay, good. Okay, maknanya yang tu kita akan masuk the next stage lah. Bila kita dah masuk ke arah design process tu, baru saya akan pergi ke arah tu lah. Okay, focusing on design method. Semua sekarang ni kita dah tengok pada the process of inventory analysis lah. Okay, that's why you nak tengok all the dimension dalam this book ni. Okay, sebab dia akan relate dengan apa yang you perlu buat nanti. Tapi not exactly apa yang ada dalam buku ni tu exactly yang akan letak dalam board nanti. Tu tak. That's why I kena explain to you all apa yang perlu, apa yang kita boleh macam kita adapt lah, kita absorb. Bukan kita buang tapi kita absorb pada certain element. Okay. So if you look at cara Shivani punya the technique of dia explain the urban design process tu, maksud dia it's the same as you are doing site inventory lah. Sama je macam buat site inventory macam you buat masa dulu tu, buat masa part 3, part 2 sampailah ke analisis, kalau sintesis. Ni dia punya intipati dia, tapi everything is within the urban context ataupun urban design context. Sebab kalau you baca ni pun, kalau you baca buku Park and Community ke Park Design pun, dia lebih kurang sama je. Even itu pun saya tunjuk summary of checklist kan. Checklist tu pun yang kita bagi on the site tu, itu yang kita buat masa part 2 pun kita guna, part 3 pun kita guna. Very basic. Tapi yang hari ni pun sebenarnya this back tu nak tengok, kalau urban designer dia tengok apa sebenarnya. Tapi that's why bila tengok, it's not much different pun sebenarnya. Betul tak? Betul tak betul? Kalau tengok dia, you rasa ada beza tak dengan you buat masa part 3 dulu? Ada beza ke tak ada?
Ada beza tak ada beza? Beza banyak ke beza sikit? Ke semuanya berbeza sangat? Tak ada beza. Tak ada beza. Apa yang tak ada masa part 3 dulu? Kalau ikut dalam yang saya highlight ni. Sekali imbas dia tengok. Tak perlu nak hafal pun kalau dia tengok sekali imbas. Dia dah buat masa part 3 dulu kan. Okay, apa benda yang masa part 3 tu? Masa yang saya highlight ni tak ada masa part 3 tu. Masa saya buat inventory analysis tu. Preservation. Reservation. Lagi apa? Signage. Signage. Lagi? Nombor 6 ada tak activity support? Activities ada kan? Kalau ikutkan dulu. Ada tak activities dulu masa buat event analysis? Ada tak berkaitan? Ada. Ada kan? Tapi activity support tak ada kan? Dia tak ada exactly tulis activity support. So ni mungkin a bit specific. Dan satu lagi, saya terus cakap lah. Okay? And number 2 ni memang saya tak sure lah masa part 3 ada ke tak. Tapi mostly maybe dia tak fokus sangat-sangat on the building form and massing. Ni ada things yang mungkin it's a bit new. Bukan new lah, something yang baru introduce ataupun it's more focus dalam urban design. So maknanya sebenarnya it's not much different. It's all about collecting data juga. You pergi kat site, data collection still berlaku, tapi the aspect of attributes tu dia mungkin fokus sikit. Because we are looking at the urban build form. Build form maksud dia build. Kalau ni perkataan build ni sama tak dengan build environment kan? Build maksud dia apa? Kalau build apa maksud dia? Cuba interaktif tu, cakap je. Kadang-kadang orang ni cakap kat studio, cakap je. Dalam ni senyap. Build form, build environment. Apa maksud dia? Build tu apa maksud dia? Bina. Dia dibina ke, apa membina ke, dah dibina ke, macam mana? Telah dibina. Telah dibina kan? Very good. Okay, so when we talk about, ni perkataan mata environment tak ada eraser, tak jumpa. Ni environment. Okay. Supaya you senang ingat lah, bila we talk about build environment, build form, urban build form kan, apa semua tu, means that this is something is not naturally ada. It's not naturally existed. It's not a natural form. It's not a nature. It's not form yang berlaku secara natural. Dia adalah build form. So bila kita cakap pasal build form, benda yang paling common sekali apa dia yang manusia bina? Yang paling common kalau cakap pasal benda yang dibina oleh manusia, apa dalam keadaan kita surrounding ni? Apa dia yang paling common sekali? Apa dia? Bangunan. Bangunan lah, building lah. Okay, when you talk about building, dia ada bangunan, dia ada pavement, dia ada structure, semua tu adalah build form. So when you talk about urban build form ataupun build environment lah, build form ni, benda-benda yang usually is man-made. So that's why dalam ni, dia lebih melibatkan benda-benda yang man-made lah. Open space mungkin ada natural and build pun ada juga. Pedestrian ways mungkin ada natural and ni juga. Ni mungkin, ni is more towards human. Signage, something yang build. Reservation, is another ni lah, ni action lain. Tapi circulation, parking, building form massing, ni semua benda-benda yang berkait dengan build form lah. So itu yang kena faham bila kita buat dalam urban design. We are not going towards terlalu in a natural punya environment sangat. Dia ada, it's part of the urban context tu. Tapi dia bukan majority of it. Majority of it memang you akan nampak bangunan je lah. So you kena ingat bila you buat urban design ni, when you go towards any other design, theme park ke, beza urban design lah, you kena belajar tentang the build form tu. Benda-benda yang berkaitan dengan building, structure kan, benda-benda yang man-made lah. Itulah beza dia yang paling basic sekali kalau nak tahu. Okay, dari segi kita nak dapatkan data, okay, data untuk kita buat design tu lah, data collection. Okay, that's why in the build form tu bila dia dah combine and when it all combine together, it becomes a city lah. Kan? Ni yang kita nak tengok, yang kita belajar semua tu kan, belajar imageability, belajar sequential, place and content, semua pasal the urban build form.
Okay, so kalau you go through the book ni memang adalah land use apa semua tu, you tengok kan, and it will explain in detail lah. Okay, mana dia punya, what the things they look at. Nampak ni, building form and massing kan. Ni yang something yang apa ni, barulah kan kalau ikutkan dalam dia punya inventory analysis punya method lah. Okay, tapi saya tak akan go through from the book ni, nanti saya akan tunjuk in practical terms lah. Tapi you kena baca semua ni. Okay, this will be part of your supporting description ataupun supporting knowledge lah kan, untuk you buat something. Kalau you nak buat in terms of building massing ataupun building morphology semua tu, you kena baca bahagian ni. Okay, dari segi building punya aspect yang kita tengok. Okay, you just need to know, sebab kadang-kadang benda ni bukan kita nak test on every detail ni, tak mesti kita akan check everything ni, tak. For your level diploma ni mungkin you need to know. Bila degree mungkin when you go towards detail ataupun you pergi kat part 6 kan, you buat pergi part 6, nak buat urban design. Mungkin benda-benda macam ni you have to look into detail sikit. You need to know, need to have the extra knowledge tu. Baru kita consider you someone yang ada knowledge, advanced knowledge of urban design. Baru you are layak, mungkin nak kata qualified, tapi maknanya you are focusing more towards the element tu untuk urban design. Baru kita pergi ke arah tu. Tapi for this studio ni, you need to read, you faham, and then we apply yang mana yang bersesuaian. Okay, tak mesti, that's why you jangan terlalu rasa macam wow semua ni macam mana nak tahu very detail. Yalah, memang very detail kan, sebab kita bukan nak buat assignment based on karangan ke, nak buat essay ke apa, tak kan. Kita akan apply semua ni. That's why you need to know every topic ni sebenarnya dia akan membantu kita dari segi apa kan, untuk membantu kita untuk buat apa dalam kita punya site inventory analysis. Because our assessment is based on that kan, inventory analysis sampailah ke conceptual sampai ke design. Bukan yang nota yang you tengok every detail ni, tak. Tapi you need to know everything. Okay, especially benda-benda yang berkaitan dengan pedestrianization kan, pedestrian ways apa semua tu. You tengok dari segi visual, examples. For you to know ni pun dah okay dah cukup. Hanya untuk for you to understand benda ni. Di mana banyak teks lah. That's why buku teoris ni macam sama lah. You tengok imageability, you tengok buku townscape kan. Dua-dua tu is very lengthy in terms of text kan, text and theories. Tapi sebenarnya bila you buat kerja tu, baru you faham kenapa buku tu cakap macam sini. Apa point kita baca buku tu. Baru you nampak kan dari segi board yang you buat tu. So ni pun sama. Everything will translate into your design nanti. Itulah dia punya output daripada buku ni. Okay, so everything lah termasuk observation. Observation ni is more towards something yang kita buat extra lah kan. When you design something, you nak include something in terms of protection of the design tu pula. Macam mana yang preserve kan. You don't just buat something and then you tinggal, and then few months, few years, dia dah dilapidated kan. Macam mana dia dah jadi jadi terbiar. Ni dia punya teknik lah. So this is more towards kalau in practical ataupun application in real life tu, kita akan tengok benda ni in detail bila kita practice. Okay, tapi for academic ni tak apa, kita just good to know lah benda tu. Okay, nanti baca. Ni pun for you to read lah kan. Saya pun nak tahu, saya kata saya nak skimming dulu. Saya tengok apa benda-benda yang item yang important kan. So things yang important ni tadi tu kan, the item macam dalam benda-benda kan, macam dia punya attribute lah kan, signage, apa yang perlu kita tengok dalam signage, activity support. This is also very important, activity support. Okay, kita akan explain lepas ni dalam board ni. Okay, social data ni kalau you buat in detail lah, okay, benda-benda yang berkaitan tentang human lah, human aspect. Natural dimension pun sama. Natural dimension is something yang memang kita akan include sekali. Okay, especially on benda-benda yang berkaitan dengan dia punya ni lah, hydrology semua ni. Okay, ni sama je yang kita buat tentang river, water bodies apa semua tu. Ni penting kat ni, urban vegetation, ni sangat penting. Okay, these are the key things. So apa yang kena buat? Tengok balik apa dia minta. Okay, this will go through nantilah bila you buat dalam create session. You tengok balik. Maybe you cakap apa you nak tunjuk your data tu, okay, you refer balik apa ni
apa yang diceritakan dalam buku ni. Okay, that will be your support lah untuk kita prove you punya apa punya kerja tu, analisis semua tu. Nampak ni kan, this is all very good information. Okay, trees tu apa dia punya function dia. It's not just, that's why I said you jangan buat kerja, you buat apa in terms of inventory analysis, you asyik cerita pasal okay buku pokok apa, ada gambar dia punya ni, yalah baguslah buat karakter apa semua kan, tapi apa dia punya kepentingan kepada urban design, apa dia kepentingan kepada site yang ada apa dalam segi urban design konteks kan. It's not something yang you buat plan material tu benda yang sama juga dekat mana-mana pun, mana letak mana-mana pun sama je efek dia, tak. Sebab tu kita tengok kalau ikutkan dalam apa yang Shivani explain ni, vegetation tu it provide everything semua ni, shading, air cleaning, nampak ni. Ni pun very good punya, is a very good apa example apa dia punya function of trees tu. Home for wildlife, wind and noise control, erosion, temperature control. Ni semua memang ni all patutnya kena ada, wajib ada, boleh buat urban vegetation punya apa attribute nanti. Ni pun saya nak benda ni ada dalam board nanti. Okay, macam mana benda ni you apply in terms of tanpa punya site lah. Okay, tapi semua-semua ni kalau you tengok, this is more dia punya tajuk kan, kena tengok rasa-rasa yang you kena study semua ni. Dia proses yang mana? Inventory ke analisis? Kau ada lagi tak ni? Cuba tengok ni. Nampak tak saya screen ni? Analisis. Analisis. Apa cakap? Oh, tak nampak. Apa bercakap tu? Siapa yang bercakap? Tak ada nama ke? Saya dengar suara-suara yang tak apa. Tanpa nama. Saya tak nampak screen Jimmy tu. Siapa tadi yang bercakap analisis tu? Tak ada nama ke? Okay, awak boleh dengar tak ni? Ke saya dah hilang audio? Dengar. Saya rasa Sarah. Dengar. Saya tak nampak screen Jimmy, so saya tak tahu. Kalau tengok Jimmy tu saya nampak lah siapa yang bercakap ni, sebab saya tengok saya nampak screen yang depan ni je. Okay, Mas Sarah. Okay, good. Maknanya ini akan berlaku bila you buat analisis. Okay, that's why dalam inventory kalau dari segi vegetation, okay, apa yang sepatut your urban vegetation? Paling Nama pokok. apa dia? Nama pokok. Nama pokok, name of species, lagi nama name. Ni inventory Apa lagi? Ni yang basic lah, saya nak bagi you berfikir sikit. Benda ni tak apalah, dia akan ada detail lagi, tapi nak tahu apa yang patutnya dalam kepala kita. Apa dia? Bilangan pokok. Ya, good. Bilangan pokok. Lagi? Ketinggian. Ketinggian. Semua tu lah. Okay. Karakter dah kan? Karakter lah. Katakan karakter. Lisan. Lokasi tak penting ke? Bagus. Siapa tu cakap tu? Saya, Doktor. Location. Location penting tak? Okay. So location sangat penting. Mana kat mana dalam inventory. Okay, so location plan kah ya? Plan ya. Okay. Sorry Dr. Izham, sampah. Yang student, another thing dalam inventory lah location. Locate kat mana kan? You ada plan, that's why you need to locate. Mana, pokok apa, berapa bilangan. Just roughly kan, at least tahulah, at least dalam plan tu. When you have your base plan, and then kadang-kadang benda tu dah boleh dah locate dah, because this thing dia tak akan berubah pun. That's why you need to be smart sikit bila you buat inventory analysis kat site tu. Some of the data tapi memang dah ada dah pun. Even lokasi pokok pun dah ada dah. Cuma you tak tahu dia pokok apa je. Betul tak? Betul tak betul?
Kalau you tengok you based on Google Google Map, Google Earth kan, Google Earth lah selalunya. You dah boleh locate ke tak sebelum you pergi site pokok-pokok tu? Boleh kan? Tapi you buat ke tak? Dah. Buat ke tak buat? Tak buat cakap tak buat. Tak buat. Dengar apa-apa respon ni. Lelaki lagi dah senyap terus. Okay, sepatutnya sebelum pergi site, you dah boleh locate ke tak? And sepatutnya you locate dulu ke? Locate kemudian? Trees ni. Okay, you boleh locate dulu. Sebenarnya of time, constraint of macam-macam benda lah kan. That's why secondary data tu penting. Secondary data ataupun secondary sources. Contoh secondary data kita dapat daripada mana? Google Street, Google. Google kan, Google Street View ke, Google Maps ke, apa lagi, Earth tu. Semuanya you boleh dapat without going to the site. Okay, kalau kita pergi site dia panggil apa? Data kategori apa? Site data tu kita panggil kategori data apa? Level mana? Ingat lo part 2 ni, saya jadi part 2 lepas tu saya nak recap balik ni. Lepas tu dah apa? Lepas tu dah lupa ni, baru sampai setahun dah. Tapi apa? Ni tak ingat lah ke? Apa dia? Inventory. Haziq ke? Apa dia tadi? Yang cakap? Inventory. And apa ni? Saya tak boleh dengar. And Apa bercakap tu? Cuba cakap clear sikit. Ya Allah, sakit saya dengar. result. Apa dia? Apa bercakap? Risal. Apa dia? Risal. Risal. Apa dia Risal? Apa kategorinya? Kalau kita dapat on-site? Inventory. Kan inventory tu memang kita buat benda tu inventory. Okey, saya nak bagi contoh. Tadi kita dapatkan data sebelum pergi site kan. Kita boleh dapat apa-apa data yang kita panggil sebagai secondary data. Ni kategori dia, secondary data. Data kita dapat secara second hand lah. Second hand tu bukan something yang first hand lah. Okey, kalau dekat site, data tu kita kategorikan dia sebagai data kategori apa? Yang Primary kita betul-betul data. dapat. Apa dia? Primary data. Yes, very good. Siapa tu cakap? Haziq. Haziq. Okay. Perantau dapat. Betul tak? Ni semua sekali data semua orang satu dunia boleh dapat. Semua orang boleh dapat data yang sama. Exactly sama macam yang dekat internet tu. Tapi yang ni primary data ni you yang boleh dapat. Memang mahal. Okay, first hand. Quality dia memang ori, bukan copy ori, bukan apa triple A ke apa, bukan. Dia memang first grade. Okay, so ni lah yang kita collect dekat site. Tapi tu saya kata dari si constraint-nya nak dapatkan data ni bila dekat on site tu dia banyak constraint lah, banyak dia punya challenges lah. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang kita pergi tu masa tak cukup. So that's why bila sebelum you pergi site, nanti pula kalau ini dah tak sempat kan masa part 4 ni, bila you buat part 6 ke apa tu, cuba dapatkan dulu secondary data dulu banyak-banyak sebelum you pergi site. Sebanyak mungkin. Supaya dia adalah kerja yang shortcut. So you tak perlu pergi kat site dengan zero data. Tu yang you all rasa ramai you all mungkin dah terbuat yang ni, tak apalah, mungkin saya terlupa nak remind ke apa kan. Tapi saya dah kata dah cakap dah rasanya untuk you letak dulu benda-benda tu. So that's why bila kat site tu tak cukup masa dah kan, nak collect ni, nak ambil tu, tak sempat lah ni, tak sempat lah tu. Tu saya kata sebenarnya data on site tu adalah something yang you collect just to reconfirm balik apa yang you dah dapat dah dekat sini, secondary data ni.
This is back to saya kata tadi vegetation lah, macam urban vegetation kan, location of plants, location of trees ni kan. Dalam Google Earth dah boleh locate dah dalam punya site plan. So you pergi kat site tu tengok balik, okay betul tak ada pokok ni kat situ, betul tak ni pokok ni, pokok apa yang ada kat situ, baru kita nampak. Dalam plan view tak nampak sangat. Okay, itulah gunanya. So kalau kata dekat site tu, okay ada dalam you punya plan tu, you dah katakan you print out you dah buat digitize daripada Google Earth tu, dah ada lokasi dia. You pergi just nak reconfirm balik je. Tengok katakan ada pokok situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 species, trees, numbers of trees. Tengok kat site ada, you kira balik je. Okay, 1, 3, 4, 5, 6 ada, okay, settle dah. Next. Tak ada nak pergi kat site tu, okay, okay, 1, 2, pokok apa ni, 3. Nampak tak? Masa dah terbuang kat situ. Okay. Ni is a reminder. Saya kena cakap juga sebab nanti benda ni akan berulang. Bukan untuk urban design je. Untuk you buat design lepas ni pun, make sure secondary data you dah at least lengkap dulu sebelum pergi site. Site adalah untuk reconfirm balik data you dapat. Ataupun you seek out data yang memang tak boleh dapat melalui secondary data. Memang tak boleh dapat. Memang confirm tak boleh dapat melalui secondary ni, sources. Contohnya macam apa? Site yang memang data yang boleh dapat on site sahaja. Dekat internet, dekat Google tak boleh dapat. Apa dia contoh? Apa data you rasa masih pergi site tu? Rasa apa tak benda yang macam bila pergi site tu baru tahu benda ni, baru saya boleh dapat data ni. Contoh dia apa? Bau. Tahu sikit. Bau. Okey. Bau pun okey lah. Okey, bau okey, good. Sense lah, something to do dengan sensors kan. Sensors. Okay, that's good. You tak sensors, mungkin orang boleh cerita, okay, dekat sini dalam you punya research kan. Dekat sini ada smells of mungkin durian lah kan. Durian sellers kat situ. Dia cerita tapi tak mengalami kat site. Dia pergi kat site tu tengok, tak ada pun bau tu. So maknanya you boleh record lah. So there is bau yang ada kat situ mungkin bau lain lah. Katakan the senses of apa yang panggil ni? Panggil apa kalau bau ni? Apa kategori sense dia? Blend juga. Smell lah. Smell lah. Smell ataupun dia punya term tak ingat lah, term satu lagi tu. Okay, dari segi smell, sense of smell tu. Tu dekat site. Okay, good. Lagi. Apa yang selalunya benda tu yang sangat dynamic? Mana dynamic means that hari ni mungkin lain, esok mungkin lain. Data apa? Human activity. Okay. You dapat keyword human dah cukup dah. Okay. Human activity. Human apa lagi? Human movement. Human behavior. Ada. Benda-benda berkait dengan human akan sama tak? Satu saat sekarang dengan satu saat lepas ni. Sama tak human tu akan orang kata apa? Dia punya nature of human tu. Dia akan sentiasa sama tak? Akan exactly sama tak? Satu saat dengan saat seterusnya. Tak sama kan? Sama? Ada yang sama? Tak sama. Kalau jarang lah. Kecuali dia tu memang cyborg sikit ke. Campur adik-adik Terminator. Mungkin lah kan. Dia ada shot ke apa. Tak. That's why data yang berkaitan dengan human memang sangat-sangat perlukan you buat dekat site. Dapatkan kat site. So ni yang kami minta you cari. Buat interview. Allah, tulisan faham lah. Saya pakai pen yang tak sepatutnya. Interview lah kan. Interview yang you observe on site. Kan, observe lah manusia berjalan macam mana, aktiviti dia macam mana, dia berjalan, dia buat apa, dia sembang ke, dia jumpa member dia, bersosial. Itu takkan berlaku yang benda yang sama. Dia akan berubah-ubah. Confirm akan berubah. And then we don't know tomorrow tu akan berlaku apa, tak tahu. Saya silap ada riot ke, tiba-tiba ada apa, mogok ke, kan, tak tahu lah kan, tiba manusia kan, manusia is always dynamic. Dia bukan rigid. Okay, so data-data tu dia kena cari. Human, kaitan human, tadi cakap apa? Pasal apa tadi tu? Benda tulis pun tak nampak. Sensors, human and sensors. So, even sensors pun sebenarnya human juga sebenarnya kan. Our sensors, we are human kan. So anything to do dengan benda-benda yang hidup. Okay, yang living element. Itu memang betul-betul you have to go to the site untuk find out apa dia, investigate.
Okay, yang lain-lain tu insyaAllah mungkin boleh dapat dekat secondary sources, tapi dekat site just nak reconfirm balik. Benda-benda yang fizikal, tu boleh. Buildings kan, building pun boleh kan, building boleh detect dulu sebelum pergi site. Okay, sepatutnya benda ni kena bagi tahu sebelum ni, tapi tak apalah. You will learn your lesson lah. Kan, faham tak setakat ni? Faham tak bila pergi site sekarang dengan sekarang ni, kita tahu kan apa benda yang patutnya, kan? Tak apalah, this is part of learning process kan. Memanglah dah lepas pergi site dah, tak pergi site dah lepas ni. Tapi you will go to, lepas ni akan you buat lagi kan, buat design untuk apa? Masa pergi practical, mungkin design masa lepas 6 degree, kan? Benda tu take in mind, take note benda-benda ni. Okay. Clear ke clear? Ada nak tanya soalan? Saya tak masuk slide je ni. Memang kena buat kelas sampai tengah hari ke. Okay, ada apa nak tanya? Soalan, apa yang tak clear lagi? Ada tak? Soalan? Kau faham tak ni? Ni saya cakap pasal human ni tak apa? Tak bergerak lah sekarang ni. You are not being human right now. Ya, ada tak? Macam mana? Okay. For now, okay, sir. Jawab sikit. Alah, mic tu pun susah nak on. Okay, tak boleh ni, tu saya kata dalam kelas ni you kena interaktif. Okay, that's why saya tak wajibkan. Kalau saya wajibkan, one day kalau kata you all tak interact, memang saya wajibkan je. Yang mana tak on camera tu, yang mana tak interact dengan saya boleh remove je. Saya boleh buat tu. Saya memang boleh remove you all. Nak bagi warning sikit. Sebab kalau you all interaktif, saya tak ada masalah. Nampak ni kan? Haziq kan? Nampak ni? Remove Haziq Aiman from the call. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ke nampak? Nampak. Nak kena remove ke tak? Nampak. Nak saya remove ke? Tak nak. Tak nak. Okay. So kalau tak nak, be interaktif. Bila saya tanya apa, you nak jawab kat teks pun tak apa. Chat pun kita ada chat. Kita ada mic kan? Boleh bercakap. Okay. Be interaktif. Kalau tak saya remove siapa yang tak bercakap ni. Okay, open wildlife, benda-benda yang basic lah. So, kita tengoklah apa yang berkaitan lah kan benda-benda ni. Okay, tak perlulah kita cari sampai hutan tu kan. Tengok apa wildlife yang ada, tak perlulah. Tengok apa, kalau dekat kampung tu apa yang you rasa quite common. Selain benda anjing dan kucing lah, tu jangan sebut lah. Apa lagi yang rasa dekat kampung tu it's very significant sikit. Ada wildlife yang lebih significant. Kalau naik bas tu, ya? Apa dia? Kalau macam ada satu dekat lorong kedai tu, dekat dia punya longkang tu ada macam ikan koi tak silap. Ikan Anak koi ikan. longkang? Betul? Ada. Tapi longkang tu dia bukan longkang yang mengalir, dia macam satu kawasan je ada air, sebelah sini kering. Longkang ke apa? Parit ke apa? Bukan longkang tepi kedai. Ada ambil gambar tak? Ada. Rekod lah benda tu. Nak tengok. You jangan confuse dengan dia ada teknik tau. Kalau kata urban farming, dia salah satu selain daripada gardening, maknanya menanam edible plants macam sayur apa semua. One of dia punya method adalah dia create sort of macam pond kan, untuk nak memelihara dia punya ikan lah. Kalau you cakap ikan koi ke, ikan tu maknanya besar lah. Raudah ke tadi? Rau apa tah namanya? Dia macam anak ikan. Kalau anak ikan macam ikan gapi macam tu. Ikan gapi tu. Macam tu lah. You have to differentiate. Because kalau anak ikan koi ni besar tau ke semua tu kan. Maknanya dia ada value. Cuma you kena check sebab kalau kampar tu sebenarnya dia ada urban farming. Kita panggil apa ya Dr. Izam?
community punya ni lah, macam green kan. So dia nak galakkan tanam sayur sendiri apa semua. So mungkin kot lah ada approach yang tu. Sebab kalau kata ada ikan dalam pot, is that kolam yang macam kolam besar tu ke, ataupun memang macam man-made punya ni yang memang di-create untuk nak ternak ikan, apa kata, tak tahulah termnya, pelihara ikan ke macam mana? Ada gambar dia tak kalau kata ni? Dia kata longkang kan? Dia kata benda tu di apa? Sebahagian daripada longkang. Kalau dia kata longkang, tapi longkang tu setempat is not longkang lah. It's a Itulah, dia tak apalah, dia rekod lah benda tu. Tengok ambil gambar dia. Dia cuma dalam macam confirmkan betul-betul lah kan. So takut. Sebab the words dia cakap ikan koi dengan ikan anak ikan tu jadi kontradik lah. Ya? Bukan koi lah kot kalau anak ikan. Dia tahu tak anak ikan koi macam mana rupa dia? Tahu ke tak? Kalau betul dia boleh confirm benda tu betul, betul lah tu. Tapi apa tengok lah benda tu, memang benda tu is something mungkin for you significant. Kita tengok lah, lepas tu kan, that's how we analyse kan. Kita tengok benda tu, okay. And then is it something yang boleh bagi impact pada that space kan, ataupun kepada community. Tu kita boleh ni lah, kita boleh justify, boleh analyse lah. So, tak apa, maknanya good lah, part of it lah, boleh lah. Boleh saya tambah sikit ke Dr. Izam? Boleh saya tambah sikit? Kalau wildlife saya nampak yang rare lah kalau kata ni. You perasan tak dekat Kampar ni banyak spesies burung? Tu nak beritahu tadi tu. Perasan ke tak benda tu? Perasan tak? Along the way bila you kan? Okay, so tu pun adalah something yang values lah kat situ kan. So you kena identify lah kat mana berada tempatnya, kebanyakannya water kat mana, and then apa yang you nampak, dan capture, identify where the location lah. Macam tu ya. That's why you need to be observant lah. You jangan tengok benda tu dekat site saja kan. Kadang-kadang site context tu memainkan peranan juga. Even though it's a natural area, yang you pergi tu memang on the way kan. Tapi there are things yang memang kita boleh buat as a design, kata apa, design approach. Memang ada kita boleh buat design yang boleh attract wildlife ke kawasan urban area. Ada juga macam tu. Yang kita buat kalau ikut macam park tu biasalah kita ada buat certain apa, kita create certain apa areas ataupun propose certain species yang mana memang attract birds, memang sengaja nak bagi tempat tu jadi a bit more apa ecological balance sikit lah kat situ. So benda tu tak berlaku dekat site tapi berlaku kat luar. Tapi you consider benda tu as something yang boleh attract your design tu. Something lah kan. Tapi kita tengok jugalah boleh bawa all this urban wildlife ni kepada kawasan urban, macam mana dia punya impact dia pula, pro and con ni kan. Pro tu memanglah benda-benda yang kita niatkan lah kan, nak bagi something yang a bit more natural, a bit more ecological kan. Tapi dari segi lain-lain tu kita tengok jugalah dari segi maintenance, kalau pokok burung banyak, macam mana dari segi dia punya droppings kan. Kita tahu lah tek-tek burung tu macam mana pula kan. Tapi sebenarnya kalau tengok kawasan-kawasan bandar banyak kan pigeons yang ada dekat certain squares kan, dekat London, kita tengok dekat Ipoh pun banyak lah, tak pergi London, kita tengok Ipoh tu pun dia dekat padang Ipoh tu kalau pernah pergi tu, memang kat situ tempat pengumpulan burung merpati dia kan. Memang ada certain time tu dia akan letak lah bagi makanan, penuh datang. So itu pun dah is part of urban wildlife tu yang kita nak tengok kan, wildlife yang happen dalam kawasan yang built. Tu saya kata balik, built environment tu, kawasan yang man-made tapi you can attract wildlife pada kawasan urban tu. That's something yang you boleh consider, especially kat Kampar ni. If there is something significant, tu you kena bagi tahu lah, bukan kami yang bagi tahu, you kena bagi tahu apa impact dia. Tapi dalam ni memang ada, saya tak nak go through everything, tapi you boleh tengok apa dia punya role, mana the role of wildlife in the city. Dia ada cerita tu, tolong baca, fahamkan. The role of natural processes. Nampak? That's why everything is under, kita letak bawah ni, the natural dimension. Okay, inilah antara kegunaan dia kepada punya application, okay, from the book ni. The dimension of natural environment. Macam-macam term lah kita panggil, ada yang panggil natural dimension, attributes kan, biological kan, itulah benda-benda ni lah.
It's the same thing tapi different terminology je. Benda tu sama je. Everything is sama. Cuma it depends on the context tu. So we are looking at urban design ni context. Okay, kami niat tadi nak skim je, nak skimming chapter 1 sampai chapter 4 tadi kan. Design nak masuk kan. Tapi that's how, sebenarnya tu caranya dia baca buku pun. Janganlah baca, okay kau ambil page ni baca. Apa yang baca, apa yang extract tahulah apa jadinya. Tapi tengok balik kepada your design ni, you punya project ni. Kita punya main intention adalah project kita. Ni adalah kita punya supporting information, supporting knowledge kan, untuk kita dapatkan. Supaya board you ni, you draw something, when you put all the diagram ni, you tak ada masalah untuk nak letakkan description. Tu kena faham. Kadang-kadang student okay, dah ada board semua, penuh lah gambar, macam-macam perspektif cantik semua. Kan? Lawa semua ni. Tapi dia punya description, perspektif 1, perspektif 2, sketch 1, area view. Betul tak? Ni buat tak ni semua ni? Namanya perspektif 1, area view, section 1, apa section biarlah. Apa ni, sketch 1, sketch 2. Pernah tak you buat ni dalam studio? Pernah ke pernah? Dalam board you? Ke tak pernah? Ke apa you buat? Bawah punya sketches tu tulis apa bawah ni? Kalau you tak buat yang ni lah, kalau you tak buat you label by drawing lah. You label apa bawah ni? Ni bagi opinion sikit. Ni sketches you. You label bawah tu sketch 1, sketch 2, perspektif 1, perspektif 2 ke? You nak label apa bawah tu sepatutnya? How should you label? Yang mana satu? Option 1 ke option 2? Option 2. Option 2. So sepatutnya bawah sketches patut ada Description macam menerangkan situasi sketches. Very good. Siapa tu? Aisarah sir. Masalah lagi. Masalah yang masuk kelas hari ni. Orang lain tak ada. Okay. So remember from now, saya cakap awal ni, okay, this is also bukan untuk studio je. Don't ever buat sketch banyak-banyak, namanya bawah tu sketch 1, sketch 2, perspective 1, worm eye view. Bukan. Tu semua for me bukan, tak betul. What should be bawah tu adalah okay, view towards apa? The open spaces that attract users to the site. Contoh, okay, view towards the bird attraction area, bla bla bla. And then tiba-tiba ada cerita pasal diagram ni kan, accessory signs apa, itu betul. Confirm lah you buat sketches tu, dah memang confirm benda tu sketch. Takkan kau nak namakan benda tu sketch 1, dah memang sketch. Orang tahu lah benda tu sketch. Especially kami kan, kami nak marking kan, dah tahu confirm dah, okay ni memang sketch, ni lah perspektif. Kenapa nak tulis lagi bawah tu? Kan, kenapa nak labelkan benda yang memang obviously memang dah memang itulah namanya. So what we need to know, kita pun nak tengok drawing ni, drawing apa? Kita nak tengok drawing ni, description dia apa? This shows apa? Menunjukkan apa? Bukan tengok kan? Mana dia tanda sini? Okay, 1 point perspektif. Ada tak? Kecuali buku ni adalah buku perspektif. Tu lain. Tapi kalau you buat design, buat board apa-apa, jangan sekali-sekali namakan ni. Ni saya nak warning awal sebelum masuk part 6 ni. Ataupun sebelum masuk studio ni lah, studio ni nak buat final project kan. Saya nak tengok kalau siapa yang buat labeling nama-nama ni, memang dia pangkah tu, habis dia punya design, habis dia punya perspektif. Hilang itu je. Ni saya nak cakap, kena keras sikit. Kalau tak nanti you akan buat benda tu. Sebab saya tahu, sebab saya tengok banyak kali dah orang buat. Student akan selalu buat benda tu. Semula hari ni takkan buat dah macam tu. Kecuali tu adalah disuruh oleh requirement ataupun brief ataupun lecturer suruh, tu lain. Namakan drawing types, baru betul. Perspektif apa, tak apa. Okay, even area view pun orang tak tanda area view. Kau tunjuk okay view apa, adalah orang tulis macam area view towards Kampa website. Boleh lah, itu tak apa. Itu boleh terima. Tapi jangan labelkan you drawing with the name of the drawing, the type of drawing. Bukan. Ni bukan kelas drafting. Kelas drafting, kelas AutoCAD tu tak apa. Itu memang dia. Itu pun saya tak minta you tanda macam tu. Tapi tak apalah. Saya beritahu sekali lagi. Okay, ingat tak tu? Ingat
Tu mesti ingat. Wajib ingat. Okay, kecuali section je. Janganlah section, dia bagi buat section, you namakan view towards apa. Tu salah lah tu. Jangan itu pula. Section jangan tukar. Section betul. Section, plan, tu betul. Tu mesti, tu dah labelnya. Ni label yang betul. Okay, kalau plan lah. Kalau site plan tulis site plan. Tu confirm lah kan. Takkan nak kata view bla 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 from the above. Jangan, tu memang kena lah tu. Okay, section and plan tak apa, tak masalah. Tapi for sketches perspektif, tu you kena describe. Okay, describe. Caption. Senang cakap caption lah. Mesti ada caption. Okay, caption dengan label beza sikit. Label tu letakkan nama drawing tu. Yang penting saya nak caption. Which will describe apa dia. What does it mean. Perspektif ni menunjukkan apa. Okay. Clear ke clear? Senyap begini. Clear ke tak? Clear. Okay. Clear. Clear lah. Tak apalah. Okay, tentang buku ni apa-apa nak tanya lagi tak? Atau boleh dapatkan a bit more clarity lah, lebih clear sikit lah apa benda yang diterangkan dalam buku ni. Boleh tak? Boleh dapatkan sikit apa dia punya summary sikit from chapter 1 to chapter tadi 4 Okay sikit tak yang ni? Boleh tak? Sebelum saya pergi pada punya task tu. Okey tak ni? Tak ada jawab okey. Okey, sir. Tak okey cakap tak okey, tak masalah. Okey tak apa. Okey, awak nak masuk slide. Berapa minit? 10.30. Boleh follow lagi kan? Boleh. Continue? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ambil nafas sikit. Okay. Ini pun saya akan go through saya buat skimming kat lah. Lebih kurang skimming. Ini tema ni skimming kan. Sebab dia banyak terms tu. Mungkin saya akan recap dalam the next lecture. Tapi before that, I like to explain benda dulu lah. Okay, secara in general. Okay, supaya kita boleh recap balik apa kita punya intention dalam kita punya first stage ni. Okay, our stage of data collection analysis tu. Okay. Tak balik. Okay, ni adalah gambaran, okay, for your the whole project brief lah, okay, for your final project ni. Okay, ini dah dia punya kata structure lah. Kalau ingat dulu masa part 2 pun saya pernah tunjuk dia punya macam diagram kan, from beginning site inventory analysis, dia pergi pada synthesis, baru pergi conceptual sampailah ke ke construction phase tu. Ingat tak dulu part 2 tu? Yang saya ingat sebab saya ada part 2 lah. Part 3 pun mungkin benda yang sama juga. Okay, tapi ini adalah nak tengokkan dari segi dia punya flow of, dia punya process of design tu. That's why kita panggil sebagai design rationale ni. Kenapa design tu berlaku ataupun macam mana design tu boleh berlaku. The rationale behind the design. Okay, whatever you design pun. Okay, so we will start with inilah. Okay, apa-apa pun dia mesti start dengan site dulu. Okay, when you do your site study ni,
Okay, apa-apa yang nak start design pun macam tu lah. And whenever you buat, this is our profession lah, saya nak cakap benda ni kan. You buat macam-macam mana pun, design pun, you buat apa-apa pun, dia mesti kena ada site. Okay, unless you buat benda tu bukan project, landscape architecture project. Okay, landscape architecture involve something yang external kan, something melibatkan environment, something yang di luar. So di luar tu, itulah dia punya site. Okay, so when you talk about the site tu, you need to know site context tu. Okay, concerning on the basic knowledge and experience around the site. Okay, knowledge and experience. On the what, the when, the where, ni saya ingat dulu pun ada sampai cakap ni. Okay, site context tu, dekat mana kan, dia berada di mana kan, di Malaysia ke, overseas ke kan, dekat mana, Perak, kalau kat Perak kat mana. Okay, the site context kan. So site ni, site context means that the contextual lah, maknanya kalau ni site, everything yang surrounds the site tu, you need to know. Ni yang saya cakap tadi tu, yang pasal burung-burung tadi kan. Mungkin this is your bandar, nature area dekat sini. Dia tak dalam, dia bukan dalam site, tapi dia dalam site context dia kan, berkaitan dengan site juga. This is the site context. So dia akan feed juga, dia sebagai feeder juga kepada your site tu. So tu you need to know. Need to know your surrounding, okay, your site tu. So kita tanyalah soalan-soalan ni, apa dia, what is the element there, okay, when is the thing happening, apa benda yang berlaku, okay, where is it located, semua-semua tu lah, this is site context. And then site ni saya rasa before you go towards site analysis tu, you need to know your site inventory kan, data collection tu. Okay, inventory ni macam cakap, every time is something yang you record. Record means tak you catat. Catat apa yang di sebalik tu dulu. Tapi kadang-kadang memanglah kalau kita dah biasa buat design tu, okay, benda tu untuk site pun sebenarnya tak apa, those qualities tu kita boleh bantu juga. Tapi apa-apa pun jangan tertinggal data masa site inventory ni. Data collection. Data collection ni mesti kena lengkap. Okay, data collection. So ni yang saya kata tadi tu, data collection boleh berlaku secara primary dengan secondary. Apalah, you all salin tulis betul. Tulisan primary secondary kan. Okay, data collection dulu. Okay, apa saja you record kan. Tu saya tadi, at least some of you dah faham lah kan. When you talk about characters, physical, something yang you just nampak, you record. Apa yang ada situ, you record. Berapa bilangan, apa color dia, kan, location dekat mana, kan. Benda-benda tak boleh fikir lagi. Benda tu memang macam record kan, ambil inventory kan. That's why kita sebut pada inventory, apa-apa saja benda yang ada, you kena catat, kena record. Okay, when you go to analysis, baru kita tengok, okay, implication and causes of issues. Ni yang selalunya kita akan tengok, issues ni. Benda-benda berkaitan isu. Isu tu memang something yang kita akan experience benda tu dekat site. Baru kita tahu. That's why analysis ni memang kena berlaku dekat site tu. Analysis sangat, apa orang kata, I think it's not possible pun sebenarnya kan. Tak tahu lah possible ke tak kan. Without you go to the site, you buat analysis. Tak boleh. Inventory boleh buat tanpa pergi site. Sebab kita ada dua sources ni. Kita ada secondary sources. So inventory memang kita boleh buat without going to site. Tapi analysis memang akan berlaku dekat site sahaja. Secara prinsipal je. Tapi kalau ada cara lain tu cerita lain lah kan. Tapi you akan tahu benda tu bila ada dekat site. Baru tahu isu dia apa. Baru you boleh sense apa benda yang tak kena. Baru you nampak, okay, dalam gambar you tengok dekat Google, kawasan tu sangat cantik je. Semua elok. Tapi bila pergi kat site, baru tahu, okay, ada crack
cracks there. Tiba-tiba nampak macam ni design dia rasa macam sempit pula, nak lalu pun susah. Benda-benda macam tu kan, terus ada issues yang you experience dekat site. Boy faham benda tu, maknanya you dah record, data tu you dah ambil, tiba-tiba and then baru you nak cuba analyse balik. Bila analyse tu you akan nampak benda-benda macam tu lah, issues and problem kan. Problems that need to be solved, constraint. This is negative kan, benda negatif. Tapi dia ada juga potential, something yang positif, analysis. So analysis jangan fikir problem saja. It can be something yang improve, yang you could improve. Kan macam di site tu tiba lalu okey lah, lalu macam dia punya area tu already provided stay walkway for pedestrian. Bagus dah. Tapi shaded element kurang kan, mungkin ada pada siapa ada shaded punya ataupun tree, shaded trees. Benda tu boleh jadi something potential lah yang boleh enhance lagi for your proposal untuk design nanti. Macam tadi cakap pasal apa ikan apa tu, anak ikan koi tu kan. You nampak benda tu kan. Tapi you nampak benda tu as a problem ataupun as a potential. Dia yang cakap pasal ikan apa tadi? Anak ikan di longkang. Siapa yang cakap tadi? Saya. Saya tu siapa? Saya nama siapa? Raudatul. Raudatul. Betul yang you find out. You nampak betul as something positive or negative? Is it a problem or a potential? Positif. Positif kan? Betul sikit. Yep. You nampak benda tu positif, betul? Betul. Tapi ada orang mungkin dia nampak benda tu as something negatif. Tu yang kita nak tengok, apa you punya perception? What is your thinking? Boleh buat benda tu, boleh record, bila nak buat nanti pun you dah natural punya living elemen kat situ. So you nampak yang negatif kan, mengganggu pula. So itu lah tu. Tapi enhance lagi. Ada potential. So maybe you can create something else. Tapi itulah bila you cakap when you try to create something, itu dah lebih kepada apa dia? When you proposing something, is more towards apa ni? Stage apa? Ada tanda kat situ. Stage apa? When you jumpa isu tu and I try to solve it. Itu adalah proses apa ni? Analisis. When you trying to propose. Synthesis. Synthesis. Apa dia saya tulis sini ya? Saya dah bilang yang bulat ni ada apa? Dekat. Ni ada apa sini ya? Maaf lah saya kadang ini. Ni apa dalam bulan? Ingat tak ada apa sini? Saya nak undo tak boleh. Ingat dah. Kamu tak ingat apa yang dekat sini? Ni adalah apa saya tulis tu? Tak ingat? Macam hilang magic. Apa dia tadi?
Design rasional kan. Mana boleh hilang. Okay, terima kasih siapa yang remind tadi. Okay, when you have all the analysis, problem, constraint, potential, okay, you tak duduk diam macam tu je. When you are trying to solve the issues, kita akan pergi kepada synthesis lah. That's why proses macam ni, problem, you identify problem, you analyze, okay, and then come. Okay, that's why kadang-kadang kalau synthesis tu nampak kalau dalam board tu dia more towards apa ni? Daripada previous apa ni works of apa ni Lens kan, tapi ini nak tunjukkan these are the proposed design solution, bukan tapi lebih kepada nak bagi tapi option yang ada. Okay, apa yang kita boleh buat? Dari segi linkage ke apa, itu tunjuklah apa yang sepatutnya. The proposed provide kan, bla 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 kan, provide apa efektif ataupun apa ni, kata apa economics ni lah, maknanya lebih pada something yang apa comfort kan, bagi more comfort. Itulah synthesis. Okay, ni faham tak ni? Ini kena faham tau. Ini memang you kena faham. Inventory, analysis to synthesis. Dan siapa-siapa tak faham lagi? Kita dah faham dah? Boleh faham? Ataupun lupa je? Boleh ingat balik? Boleh kan ni? Tahu tak to differentiate tiga benda Boleh, ni? sir. Tiga. Boleh tak apa? Very good. Okay, so lepas pada itulah boleh buat semua ni. When you provide, tidak ada synthesis, you know, provide all the design solution, boleh pergi pada developing your design concept. Macam mana you nak buat, kan? Sebab in order to provide design concept, sebab you tak ada something yang apa ni orang kata, there is no orang kata personal touch lagi lah kan. You propose semua ni dalam synthesis and your own design. So that's why to provide your own design, you kena melalui proses conceptual ni pula. Baru you dapatkan your own design. Yang kita kata mahal ni kan. Tadi macam kita kata apa, primary data tu mahal. Okay, design ni lagi mahal. Okay, sebab ni yang this is something coming from you sendiri. Your design, your unique design. Ni kita panggil designer. Ni datangnya kita sebagai designer. Bukan macam ni. Kalau kita nak setakat buat sampai synthesis dan provide design solution, okey lah, tapi sekadar kita apa ni, bukan designer lah, kita mungkin planner ke kan, ataupun something yang apa ni, profession yang mungkin tak melibatkan design concept ataupun you punya own unique design. Okay, saya nak bagi tahu different macam tu lah kan, at least you faham kan, maknanya dalam kita punya project ni kan, project development ni memang ada training membuat architecture, pembuat landscape architect, pembuat urban design ni semua profession buat. Planning memang buat. Apa ni, architecture lagilah dia buat. Dia memang claim tu dia punya lah. Landscape architect pun buat juga urban design. Bukan kita sahaja. Jangan ingat apa urban design ni landscape architecture je. Tak. Dia memang asal usul dia daripada planning dengan architecture tu. Kita adalah kita punya apa ni, kita punya touch sikit lah kan. Kita datang tu kita dalam bentuk we are more towards
ecological sikit lah. Kita ada extra kita tu dekat benda-benda macam tu kan. Our sourcescape kan, sourcescape punya touch semua tu. So dekat sini ni, mungkin planner, kalau planner kan, dia mungkin buat setakat ni lah. Dia boleh propose design solution dengan all the example from previous punya ni. Tapi dia mungkin tak ada ability untuk provide dia punya own design concept ataupun design proposal, which is coming towards here. Inilah kita. Okay, LA, sikit architect. Okay, so proses lepas sintesis patutnya you kena develop you punya design concept. Konsep tu akan melibatkan semualah, aim, objektif, dia punya conceptual diagram kan. Yang you buat semua tu lah. Okay, kat situ lah proses seterusnya. Okay, it must come with a design ideas and must be translated graphically in order to make people understand its effectiveness. Okay. Okay. Ideas, graph, dengan buat apa you letak kat public, semua orang boleh fahami design without you are being from background from design background. Okay, lepas tu sebenarnya pada master plan. So kita punya level ni, okay, kita adalah lebih kepada conceptual master plan. Ni saya akan explain lepas-lepas ni lah, nanti banyak sangat tepu pula kan. Ni bila coming towards design development, saya akan tunjuk contoh conceptual master plan. Nampak lah ni, conceptual. Okay, bukan master plan yang kita tengok yang kita tengok ni lah, contoh-contoh dekat Pinterest ke, dekat internet ke, dekat online tu. Tu adalah master plan yang betul properly design. Tapi kita go up to stage conceptual master plan sahaja. Dia lebih bit more general, tapi dia ada punya own graphic standard lah. Cuma tak, we don't go into the detail design. Tapi for your enlargement area, tu kena detail design. Tu you kena faham. The detail design will come pada enlargement, pada individu tu. Not for the master plan yang group tu. Tu tak apa. Nanti lepas ni saya akan repeat balik. Saya akan ulang balik yang tu. When we come to that stage lah. Okay, yang penting sekarang ni yang kat sini dulu. Site study, inventory, analysis, synthesis. Okay, untuk you siapkan dalam these few weeks ni. Tak ada masa yang banyak pun. Okay, boleh terima lagi tak ni? Kena tanya kat ni. Okay tak ni semua? Okay, sir. Okay. Boleh hadam lagi ke? Boleh. Boleh hadam tu memang betul-betul depan skrin tengok, ambil take note. Tu betul-betul hadam, bukan baring dengar slide skrin tak buka. Tu you pandai-pandai lah. Berkatan tu kena fikirkan lah. Benda tu bukan on paper. Itu you tahu sendiri. Okay, how do you want to learn? Okay, the method of learning. Okay, saya akan go straight to the ni lah for the task tu. Kalau saya punya slide, kalau satu slide macam ni, bayanglah semua slide macam mana. Tapi tak apa, at least saya nak you grab this point dulu you ambil you punya note tu based on based on you punya own teknik lah. Macam mana you nak fahamkan saya punya ni, nota ni, you tengok based on your notes tu. That's why saya tak suka bagi one by one macam ni. Apa ni saya akan bagi for your reading reference lah. Okay, yang lain-lain ni. Okay, ni semua tak apa, nanti you boleh baca ni. Problem, apa ni problem. Okay, sebab ada some of the things so, memang kita saya dah explain tadi lah pun dalam sepanjang tu. Okay. Pertama kan James Lagro ni memang kita selalu buat pun. Okay, daripada part 2 lagi kot saya ada dah buku ni rasanya.
Okay, the first step of design process kan. From inventory to analysis sampailah ke ini, kita akan go through when it goes to bila kita come along to the your design pre-session lah nanti. Kita akan tengok. Okay, yang paling penting, you ready. Okay, our task for the week to come ni. Your board ni. Board apa yang kena perlukan dalam setiap board ni. Okay, ambil nafas dulu. Ready. Turn into the new page untuk you notes tu. Sebab ni benda ni penting. Sebab saya akan tulis kat whiteboard. Saya akan tulis bukan dekat slide. Okay, benda ni saya akan tulis balik kat whiteboard. Whiteboard sini lah. Digital whiteboard. Bukan whiteboard studio tu. Okay. Guideline for inventory analysis board. Okay, semua ready ya? Ready. Okay, this you have to take note sebab ni adalah structure you punya bukan inilah, ni last week. Jangan tengok ni. Okay. Ni last week. Okay, turn to the new page. Okay, so go board by board. Kita tengok. Okay, based on all the attributes tu kan yang saya dah tunjuk, yang kita dah explain banyak tu. Saya buang dulu ni. Boleh dulu. Kita dah simplify ataupun kita dah fokus kepada few element elemen yang kita dah highlighted. Okay, first board ni saya akan go board by board dah. Ni memang ni lebih pada practical. Sebab nanti mungkin you pergi kat studio pun inilah you kena prepare dari segi layout you. Okay, the first board will be the introduction board. Introduction. Ni kalau ikutkan estimate lah, estimate 1 to 2 boards. Okay, introduction. So apa yang ada dalam introduction? Okay, first mesti ada the history of the site. So history ni termasuklah physical, cultural, functional. Okay, so physical ni balak. Okay, sikit. So physical apa elemen yang ada selalunya? Paling common. Saya sebut tadi sikit. Physical ni melibatkan apa? Land use. Semua kan land use, building. Tapi kena ingat lah, everything yang berkait pada physical aspect ni adalah something yang historical, something yang berlaku during the past. Maknanya something yang is an identity yang dah terbentuk dah. Okay, daripada dulu. That's why it's under history. Benda ni tak apa, nanti kita akan tengok kat mana akan dapatkan data ni. Kalau saya miss out something, tak tolong syarah lain kalau salah tak salah explain. Sebab ni sebab kita memang buat benda ni based on projek kita ni, projek yang Kampa tu. Dia macam dia specialize sikit. Ini bukan setahun lepas tak tahu ni. Dia ni adalah something new.
So you all ni bertuah sikit. Dia macam very unique sikit. Okay, so kita akan melibatkan dalam board tu, dalam history tu akan melihat pada physical, semua tu lah, building vegetation tu tak apalah. Detail ni kita tengok masa studio. Masa kita create tu kita akan tengok apa yang perlu boleh ada. Cultural, okay, and functional. So, kalau ikutkan tiga-tiga benda ni akan membawa kepada tiga ni, physical, cultural and kepada site identity dia. Nak tengok pada, kita nak tengok pada site identity dia. So, dia boleh jadi something yang kita boleh buat sebagai before and after. Tak apa, dia tak clear ni tak apa. Nanti kita tengok masa dekat studio nanti. Ni adalah something yang you just take note dulu. The details tu memang kita akan bincang masa dalam studio. Okay, tengok kepada apa dia punya content yang ada tu. Okay, just take note dulu, salin dulu. So, after each board tu, kalau you buat on introduction, each board mesti end with a summary. Okay, summary. The summary tu is more towards the analysis lah. Summary of analysis. That's why dalam buat inventory analysis ni, you jangan buat kerja tu apa ni dari terangkan sekali. Secara sekali lalu lah. Dia bukan macam buat satu buat inventory dan the board analysis. Bukan macam tu. Kita akan terus baca and kita terus tahu the analysis of it dalam board tu. Dia bukan benda tu orang kata berasingan. Okay, important thing di analysis lah, nak tengokkan apa yang issues there. Okay, site identity ni, okay, maknanya site identity nak tengok dari segi analisis of site identity dan juga dia punya libatkan demografi jugalah. Dan dia boleh dalam bentuk infografik. Okay, sebab kita akan tengok benda ni, benda yang dia nak introduce lah, kita nak introduce site tu. Point dia macam tu lah, point dia kan. Kita bukan buat in detail lagi, okay, everything benda-benda. Okay, ni tak apa, physical, cultural, functional ni memang kita akan buat di other boards tu kan, yang land use apa semua tu. Tu tak apa. Tapi point introduction ni, point dia adalah kita nak tengokkan the background of the site tu. Secara keseluruhan. Nak tengok dia punya history, especially history. History maksud dia benda yang dia lepas. Dulu macam mana. Kalau contoh apa ni, kalau dekat KL lah, kalau you all pernah lalu, sekarang tak tahu ada lagi tak lah. Dia lebih pada nak menunjukkan the evolution of the city tu, nama bandar tu. Betul tak ni? Betul tak lecturer lain-lain yang saya explain ni? Saya takut saya salah info. Betul lah kot dengan diam ni. Okay. So introduction tu it can be in a form of infographic. Dia bukan kita bukan start buat something yang terlalu detail lagi. It's detail tapi kita nak buat tu adalah for introduction dulu. Kan, tunjukkan history dia, gambar-gambar mungkin gambar-gambar yang from the past kan. So nak tengok dulu macam mana keadaan sekarang, macam mana. The existing identity dulu. Bukan kita nak buat before and after tu dia. Sebab kita nak terangkan dulu, okay, bandar kapal ni sebenarnya apa yang ada. The identity of it. Supaya kita boleh explain kat public, okay, bila baca board itu,
Kampar ni ada ni, rupanya dia punya kekuatan dia ialah itu. History dia adalah apa? Mungkin dari segi apa, tin mining contoh dia kan, biji timah. Ataupun dia ada kawasan tu, Kampar tu adalah something yang apa, dia ada kekuatan dari segi the natural areas dia. Dari segi ecological dia sangat kuat. Betul-betul kita buat dalam interaction board. Bukan nak cakapkan benda tu kena ada apa, plan-plan land use lah. Tu kemudian tu kita akan buat nanti. Okay, ikut contoh. Ni pun boleh jadi part of the example tu. Kalau boleh buat kan. Data-data tak apa, kita akan go through juga sama-sama kan. Data yang daripada lepas tu mungkin susah nak dapat kan, tapi tak apa, kita akan go through sama-sama lah dalam studio tu. What ada data yang kita boleh collect. Kita pun obtain daripada ni. Sebab kadang-kadang even data tu pun ada yang kita boleh mohon daripada majlis lah. Sebab kita ni, nak saya cakap sekali lagi, kita adalah, projek kita adalah live project yang ada klien. So kadang-kadang klien boleh provide data yang memang kita perlukan melalui apa capacity dia lah, yang mana yang boleh dia dapatkan lah. Contoh macam ni kan, solid and void ni. Kalau you apa familiar dengan term solid and void, saya akan explain selagi, ada lagi. Pernah dengar tak? You pernah dengar tak solid and void ni? Tak, sir. Pernah. Pernah. Urban theory. So siapa yang tak tu something wrong. Mula saya kata macam tak pernah, memang tak pernah. Pokoknya memang patutnya tahu sebab dia ada kelas urban theory kan. So tu pun satu benda juga tu, urban theory tu. Urban theory tu jangan anggapkan dia kelas urban theory tanpa kita insert dalam kelas urban design ni. Itu pun dia memang tak adalah arahan katakan kena include subjek sekian-sekian. Tak, ni you sendiri kan, you nak collect data, you nak buat benda yang informatif. So semua yang you belajar, tak kisahlah subjek apa pun, masukkan juga dalam studio punya data tu. Sebab itulah kita create kelas urban theory tu pun. Kan, urban theory tu sebenarnya nak support studio urban design ni. Kita plan dulu nak buat kelas urban design theory tu dengan penat fikir kan, nak memikirkan kan. Sebab kelas urban design kelas studio kita ni tak cukup masa nak study semua benda tu. Sebab urban design sangat-sangat komprehensif, sangat meluas, sangat detail data dia ataupun teori dia ataupun info dia. Yang saya bagi tadi tu bawa sikit bawa berapa persen, tak sampai 1% pun dalam urban design punya subjek. That's why kita pecahkan, keluarkan kelas urban theory tu supaya boleh faham theoretical level tu lagi tinggi, baru you boleh apply dalam studio. Itulah niat dia sebenar. Ni saya nak inform juga. Nanti pun mungkin kita akan tanya juga, okay, what have you learn in terms of the dimension dalam urban theory tu? Buku apa dalam urban theory? Buku apa kita pakai? Author dia siapa? Buku apa? Dalam urban design theory, kelas urban design theory. Apa buku yang dia pakai? Senyap terus, confirm lah, mute terus. Buku apa yang digunakan? Antaranya. Dia ada satu buku tu. Siapa boleh jawab? Sambil nafas sikit. Dalam urban design theory, kita ada buku, dalam studio urban design ada 3 buku, betul tak? Dalam urban design theory ada tak buku yang selain daripada buku dalam studio ni? Senyap terus. Siapa teks tu? Tolong bacakan. Saya tak tukar skrin ni. Apa tu dekat teks tu? Saya dengar macam ada teks. Betul ke ada teks? Concise or Tomsky. Dalam urban design theory ada? Identity by design. Okay, author dia siapa?
Bentley. Yang Bentley. Ah. Lagi? Public places, Carmona. Ha. Apa tu bercakap tu? Patricia. Patricia. Dan Patricia. Okay. Itulah buku yang sepatutnya dipegang. Public Places, Urban Spaces by Matthew Carmona. Okay. Yang tu yang memang kita nak digunakan dalam urban design ni juga. Walaupun kita mention dalam studio ni. Tapi itu is one of the, orang kata apa? Textbook jugalah sebenarnya. It's quite recent because dia dah compile semua dah yang belajar daripada imaginability, Gordon Cullen dengan Shivani sekali. Tiga-tiga tu dia dah combine dalam buku tu, Matthew Carmona tu. Dan dia come out dengan dia punya own dimension. Dan itu pun dia boleh include juga sebenarnya. Memang dia kena include pun dalam dia punya site study ni ataupun design process ni sebenarnya. Tu pun kita akan test juga benda tu. To see what have you learned dalam urban design theory. Baru benda tu nampak dia punya synchronization tu. Okay, back tu tadi. Saya nak cakap tu nak tanya ni je kan. Based on solid and void ni. So, nampak lah kan. So, tadi, okay. Yang cakap tadi dah belajar. Okay, what is the meaning of solid and void? Secara basicnya. Apa yang faham? Apa dia punya basic? Solid tu bangunan, void tu spaces antara bangunan-bangunan tu. Dia colour apa? Kalau solid colour apa? Colour dark tu. Hitam kan? So void tu colour putih tu kan? So what can be, apa yang you boleh nampak from the void tu sebenarnya? Apa dia boleh bagi info kita yang sangat-sangat penting solid and void ni? Circulation. Okay, circulation lagi. Putih tu selalunya apa? Dia akan menunjukkan apa sebenarnya? Kalau tengok dalam kawasan urban kan, saya cakap tadi, ingat tak saya cakap pasal build form kan? Dia akan selalu penuh dengan apa? Kalau kawasan urban. Kenderaan. Apa dia? Selalu penuh dengan apa? Kalau kata tengok kawasan urban ni, dia compact ke dia sangat macam open kan? Open macam park tu. Kalau kawasan urban. Compact kan? Penuh dengan bangunan kan? So kalau tengok solid and void tu, mostly dia banyak void ke banyak solid? Banyak solid. So bila nampak void tu, is it something yang significant ke tak sebenarnya? Is it something yang kita tertunggu-tunggu, tercari-cari, betul tak? Kan? Because kawasan urban ni is all, kalau ikutkan semuanya solid. Nak cari void tu memang sangat-sangat susah. Void means that something yang missing lah, something yang empty kan. So sebab tu kalau tengok analysis of solid and void ni macam-macam lah. Macam-macam jenis analisis yang dia boleh buat. Dari segi morphology, dari segi the structure of the pattern, urban pattern, building punya arrangement. Tapi for us, kita tengok pada spaces tu. Apa space yang ada dalam kawasan yang sangat dense tu? Yang urban design tu, yang keadaan dia sangat compact. The voids tu yang berlaku dalam kawasan-kawasan urban area tu, itulah sebenarnya the potential yang kita boleh cari. Faham tak? Something yang sangat-sangat significant. Kalau kita boleh jumpa benda tu, memang something yang kita boleh tengok. Kita boleh go through, zoom in lah kepada kawasan tu. Okay, itulah dia punya secara umumnya. Okay, so solid and void dia memang penting. So ini kita boleh letakkan juga dari segi introduction. Kalau kita boleh dapatkan data tu. Okay, this is the graphic of doing it. Okay, tak apa, nanti saya akan explain detail sebab banyak lagi ni. Kita boleh tengoklah figure ground macam mana kan, cara dia buat, nampak ni? Kan, ini contoh kan. Solid build form, void open space. Tu dia punya term tu je. Solid and void tak adalah ni sangat. Solid is build form, nampak? Saya cakap tadi build form kan. Tengok dia sebut lagi. Build form, void, open space. So you akan nampak lah. Nampak ni? Dia bagi contoh 4 city kan. Oxford, apa ni? Stratford upon Avon, apa semua kan. Dia takkan ada yang terlalu sama. Dia akan very unique. Dia akan berbeza. Malaysia pun sama.
Kan? Ipoh punya soalan yang buat tak sama dengan KL, tak sama dengan Georgetown. Mungkin ada persamaan tapi is very unique sikit. Kan? Dia ada dia punya own pattern tu. It's good for the pattern, see the pattern. Okay, so itu you boleh letak for introduction. Saya tengok secara imbas sebab kita ada banyak lagi. Okay, so data for introduction board ni you can refer to dengan tempatan. Okay, ini you have to refer to your lecturers lah. Okay, ni kita ada benda ni which is around 400 pages punya report lah. Okay, tu you boleh refer supaya dapatkan dari segi data-data yang mungkin tak boleh dapat melalui internet lah kan, melalui online tu. Okay, ada data yang memang sangat spesifik pada Kampa sajalah. Tu you boleh refer nanti. Kita akan bagi sampel tunjuk. Okay, summary tu you kena buat lah. Okay. Production, nampaklah secara gambaran dia. Ni yang biasa lah, ni yang standard. Tapi kita punya studio ni akan tengok pada those aspek tu. So you follow apa yang saya bagi dalam whiteboard tu. Bukan ikut yang ni. Ni nak bagi tahu what are the elements yang kita boleh include sekali. Okay, not exactly the same tapi the content of it. Okay, so yang paling penting confirm lah, kena ada plan lah. Okay, ni yang paling penting ni. Plan adalah dia punya fokus kan, dia punya bagi sebagai focal point lah. Focal point kan, term kan. So kat luar ni baru kita keluarkan supporting dia. Ni adalah core dia. Oh, kita tahu site kita tu. Ni kalau Kampa, ni lah dia punya dia punya description lah of Kampa. Ni dah tunjuk Kampa. So macam ni kan, saya tengok ni adalah kat mana ni. Boleh tengok. Site ni kat mana? Kalau tengok board ni. Sekali imbas. Depan ni. Penang. Baik, geografi lulus. Okay, Penang. Okay, so maknanya nanti you punya introduction board akan menunjukkan Kampa. Kan? Dia nak dapatkan apa? Supaya macam you boleh jawab Penang tu kan. Seolah macam nak juga bila you buat board ni, orang boleh jawab, Kampa. Macam tu. Tu intention dia lah. Maknanya orang boleh kenal Kampa melalui board you tu. Introduction board tu. Okay, apa yang kena ada, you fikirlah apa benda. Apa elemen yang boleh menunjukkan identity of Kampa. You punya board introduction. Okay, kalau history of Penang ni banyak lah kan sini. So you cari right history of Kampa macam mana. Evolution dia. Kan? Macam mana dia evolve from dulu sampai sekarang. Okay, macam lah teknik lah. Ni teknik-teknik lah. Saya tunjuk ni secara nak bagikan gambaran dulu. Bukan nak tengok detail pun tapi just gambaran. Okay, another important thing sebelum saya lupa. Okay, ni nampak tak? Tak boleh zoom ni. Sorry. Tak nampak. Okay, nampak tak ni? Dalam circle ni ada apa? Nampak tak nampak? Ke tak clear? Oops. Zoom in. Okay, nampak tak ni? Ni adalah drawing apa? Yang ni, yang saya highlight merah ni. Ini apa? Drawing apa? Tak nampak. Ni nampak tak ni saya circle merah ni? Tak berapa jelas. Oh, tak apa jelas. Tak apa. Okay, saya beritahu lah. Okay, dalam board ni dia ada satu drawing of area view. Ni saya cakap cerita ni pasal drawing type. Okay, area view. Dan dia menggunakan SketchUp. Mesti wajib ada SketchUp tu memang kita nak dibuat.
Okay, as part of the requirement. Pilih tu, kita kemungkinan akan dapat insentif lagi daripada majlis ataupun daripada kita. Ya, maknanya this is a live project, so you need to be, kita buat something a bit more saja. Sekali yang boleh kan, you boleh manipulate the 3D model tu untuk dapatkan all the views yang sepatutnya yang you boleh buat. Contoh macam ni. Kan, yang dibuat ni. Susah nak control. Kan nampak kita tak clear lah, tapi nak menunjukkan dengan satu SketchUp model tu you can manipulate all kind of detail dari segi data tu, dari segi attribute tu. Contoh macam building form and massing, nak menunjukkan the physical building structure kat situ ataupun dia punya layout pattern tu. Dengan bila dah ada that model tu, you boleh just create, you can choose any view you like, especially on the area view lah, sebab urban design ni memang kita banyak area view. And bila you have that 3D model, simple block model je, okay, tak perlu nak kena satu setiap detail bangunan ni, tak lah, bukan sampai level nak kena macam 3D macam bawah ni kan, macam semua ni tak lah sampai sini. Tapi kalau ada benda yang significant, pandai-pandai you boleh buat lah benda tu. And that's why dalam studio nanti kita akan tengok dia progress dalam benda ni juga. Okay, sepatutnya you boleh buat lah. Sebab dia bukannya benda yang Kampuan ni bukan something yang nampak terlalu dia ada building yang quite terlalu unik sangat, yang bukan yang you kena buat every detail lah. Tak semestinya kan, kadang-kadang dia is all a repetition of the same block model kan. So yang tu you boleh create dulu. Terus kenang je, saya rasa you buat dalam SketchUp tu, you boleh tarik tu, you boleh boleh push up tu, pull up pakai pull up tu kan. Boleh dapat the block of the building tu, tu pun it can be a start dulu. Lepas tu kita tengok balik apa detail yang kita boleh buat. Okay, at least for the site ni you dah ada a 3D model. Gunakan SketchUp, simple 3D model. Okay, saya tak tunjukkan ni. Ni contoh. Okay, ni kat mana ni? Ni bukan bandar kapal ni, ni sampel. Ni bandar mana? SketchUp ni. Nampak apa? LCC. Okay. Tapi nampak tak? Dia tak detail kan? Dia nampak, tapi you can identify ni adalah KL kan, based on the model tu. So maknanya, you gunalah resource yang ada, dia punya manpower yang ada kan. 74 view ni, fikirkan cara buat kan. So you create one bandar kampar. Nak buat style macam ni pun tak apa, sikit-sikit. Tak perlu sampai detail macam ni pun tak apa. Kalau perlu, nanti kita akan discuss balik. Okay, tapi kalau you just buat simple model, okay, so maknanya that will help you dalam you punya ni juga, okay, inventory analysis ni. So you tak perlu terlalu nak mencari gambar-gambar, tapi you tak ada nak tunjuk location kat mana. Kan, you have the 3 level pun boleh, daripada atas pun boleh. So dengan ni, you boleh support dengan data you tu lah. Ini kan, macam ni banyak guna. Dia buat satu SketchUp je. Dia buat satu SketchUp, nampak dia guna kat macam-macam. Kat history pun ada, dekat building form pun ada. Ini dekat mana? Ini dekat, tak nampak ni. Site location pun boleh. Okay, janji dah ada this model ni. Okay, ni kena buat. Okay, clear tak ini? Belum saya lupa. Nanti saya termasuk depan ni, saya lupa dah pasal ni, model ni. Tentang SketchUp model ni, okey tak? Clear tak? Clear. Okay, Clear. Okay. So, some example, saya nak buat sebagai introduction. Okay, ditunjukkan sini. And, ni pun boleh.
Razor. Okay, kalau kita tengok kan dalam setiap board pun tak ada banyak beza pun. Dia akan ada plan. Macam-macam plan ada kan. The plans tu yang akan explain the things tu dalam pendesign kan. Dia mesti banyak plan. Okay, kalau tengok satu board ada berapa banyak plan, boleh kira ni kat 10 plan gua ada kan. Plans and photos and sketches. Tu lah. Section. This is good because dari section. Nampak ni? Buat section. Type of road and section. Okay, nampak ni. Dia gunakan balik SketchUp model dia untuk tunjukkan view kot ni. So that's why dia buat satu, dia boleh guna untuk macam-macam attribute yang boleh gunakan. Macam-macam elemen yang boleh. Tapi supported by ni lah, photos kan, sketches. So, bila orang nampak ni terus boleh faham lah, okay dekat sini passion dia. Nampak terus. Okay. Itu baru introduction board. Next board. Ni kan, physical dimension. Ni ya. Okay, this is introduction. Okay lagi tak? You all ni? Ya. Okay lagi ke? Okay. Okay lah, kena okay lah. Okay, next one. Ini baru kita pergi kepada physical. Dimension. Okay. Dimension. Ni kita target round, ni lebih sikit, 2 to 3 boards minimum. Okay, so dia akan melibatkan paling utamanya dari segi morphology. Ni saya sebut itu. Salah. Okay, morphological aspect of the city. Morphology. So akan melibatkan paling utamanya ni lah kan, architectural. Nampak ni kan, tahu kan architectural mana tak apa. Mana kalau you dengar tu you boleh faham saya tulis apa. Yang tak dengar memang takkan faham lah. Yang tengok saja melalui board ni memang takkan faham kalau tak dengar. Sebab semua tulisan kena terima lah tulisan pakai skrin. Architectural buildings. And building form. Building form and massing. Massing bukan missing. Open spaces. That's why tadi kita belajar pasal solid and void tu. Inilah kegunaan dia. Bila kita buat tu, baru kita boleh dapat identify open spaces. Ni yang sebut, siapa yang sebut dia tu. Okay, kat sini baru ada land use. Okay, so open spaces ni macam tadi lah, dia boleh juga guna apa ni, solid and void tu dalam site plan and gunakan photos. Okay, nak tunjukkan semua ni. Okay, dan ni juga kita boleh guna balik juga solid and void. Sama je. Nampak tak? Plan solid and void sebenarnya sangat penting. Dia boleh gunakan macam-macam apa ni, macam-macam kategori
ataupun macam-macam application yang kita boleh gunakan bila kita ada sound and board plan tu. So you need to have a basic model, a basic plan tu supaya benda tu kita boleh sentiasa guna to explain things, especially dalam berdesign. Okay, so ni architectural buildings sepatutnya tunjukkan termasuklah dengan section sekali. Apa-apa yang lain lah, etc. Okay, mesti ada benda ni. Okay, sebab kita nak tunjukkan ni kata-kata ni, the build form lah, kan, build form. Benda yang berkait dengan physical, anything dengan physical memang kita akan tunjuk. Saya tulis dulu, nanti tinggal. Okay, second is calculation. Mesti ada juga dalam board ni, sebab tu dia banyak sikit. Okay, calculation. Ni dia cakap lagi tu, saya cakap hari tu yang saya tunjuk basic tu kan. Pedestrianization. Okay, not only calculation for pedestrian tapi juga untuk vehicular. Okay, kereta lah, semua kenderaan lah. Okay. And again, dia cakap pasal pedestrianization ni. Apa sebenarnya dia akan terangkan kalau yang dah pernah belajar masa projek dulu. Dia akan berkait dengan apa? Pedestrianization. Itu pun saya sebut dah hari Isnin tu. Dia akan berkait dengan apa? Kalau dia belajar masa projek 1, projek 2, which one dia akan berkait? Berkait dengan path. Yes, very good. Apa cakap tu? Sharifah Alia. Okay, Sharifah Alia. Okay, good. Path So whatever yang berlaku dalam ataupun the things yang we learn ataupun the board for physical dimension ni sebenarnya dia adalah something yang melibatkan the image ataupun the imageability lah. Yang kita belajar imageability, all the landmark kan, path semua tu. Apa lagi? Layers ni apa kan? Layers ni apa? Kalau dalam tu? District. Yeah, district kan. Semua ni berkait. Sebab tu dia kata benda tu bukan you buat satu projek tu and then you tinggal kan. It will dia akan datang muncul balik. Tubik balik. Kalau orang nak cakap tubik. So, mana the summary ni is based on analysis of circulation and morphology. Circulation and morphology. Summary of analysis. Morphology dan juga membawa kepada berkaitan dengan notes lah, kawasan tumpuan. Ini sangat penting. Okay. Bukan yang tak penting tapi when we talk about the physical part of it ni, at the end kita kena tengok kat mana kawasan tumpuan dia dalam kampar ni. Sebab kita nak propose something kan, saya cakap itu kan, daripada kampar terjadi satu bandar yang jadi persinggahan kan. Kita nak benda tu kampar menjadi satu attraction pula. Memang orang pergi daripada jauh tu memang datang kampar. Bukan untuk meninggal, bukan sebab dia on the way to somewhere else. Ingat saya cakap pasal hari Isnin tu. Kan, that's our intention lah for klien kita ni. Okay, the klien memang, klien tu adalah majlis kampar kan. So dia naklah kampar tu jadi tempat yang happening kan, tempat yang memang dah hidup kan. So itulah kita punya intention kita. So when you look at imageability punya aspek tu, kita akan fokus based on yang macam tu lah, yang mana yang boleh bantu.
Okay, dari segi nak hidupkan the urban area of Kampar. Okay, so dengan bantuan semua all the supporting element. Okay, semualah termasuk landmark apa semua sekali. Okay, saya tulis ni lah. Use morphology, actual building, landmark kan. Okay. Ini adalah imageability. Okay. Okay, this is your second board, second attribute. Okay, mungkin akan melibatkan 2 atau 3 board ataupun tengoklah macam mana based on our pre session nanti. Okay, kalau lebih lah. Banyak info, ini memang banyak info sikit. Okay. Physical apa? Physical patutnya ada Natural. yes, natural. Natural dimension. Okay. Ni kita anggap round 1 to 2 boards. Okay. Approximate. Okay, sebut dah tadi, natural selalunya akan fokus pada apa? Wah, now profession ni. Kalau sebut pasal natural, kita akan tengok pada apa? Apa disebut tadi dalam buku tadi? Urban apa? Urban wildlife. Wildlife tu ya, kedua. Yang pertama? Pertama apa? Vegetation. Yes, rem slow sikit. Okay, urban vegetation. Okay, so ni akan tengok pada street and parks. Bukan street saja, tapi park pun kita tengok juga. What are the elements of vegetation? Okay, so ni sama sekali lah kalau ada river, lakes, tasik ni tengok kan, ada pasang ada tasik, ada river kat situ kan. So kita tengok balik. Okay, urban vegetation. Okay, second tu yang tadi lah. Okay, urban wildlife. Okay, sama juga. Street and park. Street park. Sama lah. Okay, cuma kita fokus the third item tu. Tengok kepada fokus pada urban climate. Okay, dia ada banyak benda lagi. Ada hydrology, dia ada apa ni, geologi kan, berkaitan dengan soil apa semua. Tapi yang kita fokus ini dulu. Okay, pada climate. Okay, so climate ni akan tengok pada semualah. Ada tak yang berlaku pollution, air quality, water quality, air quality. Ni dalam buku Shivani tu memang ada. Dia cerita pasal ni. Dia boleh refer. Water quality. Okay, hydrology. Okay, hydrology berkaitan dengan air lah.
the body semua tu. Fotografi, straightforward lah. Benda travelling form tu lah. Foto semua. Okay, so ini mana sini? Summary of it. Summary yang tu. Summary is on the, mana ni? Tiga benda lah. Summary of analysis. Based on number 1, number 2, number 3 lah. So straightforward sikit. So dia tak ada macam apa, tak ada yang kita fokus on certain element je sebagai summary, tapi the summary tu memang akan meliputi tiga-tiga ni lah. So ni lah 1, 2, 3, urban vegetation, wildlife, climate. Itulah summary dia. So it's a bit more straightforward sikit. Natural dimension. Okay, and then we go to the last attribute. Last attribute apa? Apa tak tahu? Siapa boleh teka? Apa yang kita belum cover lagi? Kalau kita tengok gambar dia semua ni. Ada ni. Natural. Kita dah cover physical, natural. So apa lagi yang belum? Tak dengar, tak apalah. Tengah hari ni. Okay, kita memang ada cultural kan, tapi kita terus pergi kepada spesifik sikit. Human dimension. This will be your final yang kita nak fokus. Final attribute yang kita akan fokus. The human dimension. Ini banyak sikit lah. Okay, activity support. Activity support. Nampak. Boleh juga. Boleh tak semua ni? Salin. Support. Support adalah okay. Local business. Lagi. Function kan? Functional areas kan? Functional. And social spaces, social activities semua tu. Social areas. Dan ni juga tadi dia macam apa, dia akan repeat another thing lah. Which is notes. Notes pun akan mungkin, kita tengoklah macam mana kita adjust tu. Cuma kat sini ni dia akan lebih fokus on the activity. Mungkin notes tu kita identify on the physical physical tadi tu, kita tunjuk dekat mana kawasan dia. Tapi dalam human dimension punya board tu dia lagi detail sikit. Apa benda yang berlaku kat notes tu? Apa dia punya aktiviti dia? Kan? Apa yang happening? Apa yang berlaku? So ni kita tengok, yang kita tengok itulah urban day and night live. Apa yang berlaku waktu malam kat situ? Okay, day and night life. Okay, so board yang human dimension ni dia akan mengembalikan
List and content.